Assalamualaikum kepada Dr. Sakinatul Radiah. Kami dari Kumpulan 6 akan membentangkan bab 2 iaitu konsep etika dan peradaban. Saya Nur Syakira binti Muhammad Syabuddin yang akan memulakan pembentangan pada hari ini. Pertama sekali, saya akan meneruskan pembentangan tentang pergerakan idea dan amalan etika dan peradaban dunia. Jadi, sudah dikenal pasti bahawa wilayah besar kebudayaan Oceania mengandungi 4 pecahan wilayah. Sebelah paling barat daripadanya dinamakan Indonesia atau Tanah Melayu dan juga Kepulauan Melayu. Seterusnya, Melanesia, Polinesia dan juga Mikronesia. Seterusnya, kita akan menelusuri zaman prasejarah yang terdiri daripada zaman Paleolitik, Mesolitik, Neolitik dan juga zaman logam. Jadi, wujud zaman protosejarah dan juga zaman prasejarah dan akhir sekali zaman sejarah moden di mana Tanah Melayu memperolehi kemerdekaan pada tanggal 31 Ogos tahun 1957. Seterusnya, pengaruh peradaban Asia terhadap etika dan peradaban alam Melayu iaitu India, China, Timur Tengah dan juga Barat. Hai, nama saya Siti Aisyah binti Usman dan saya akan bentangkan tajuk etika. Yang pertama, piawai perbuatan berdasarkan betul dan salah terhadap perbuatan atau tingkah laku seseorang dalam melaksanakan kewajipan manusia. Jika dilihat dalam slide ini, terdapat 3 kepercayaan iaitu agama Hindu-Buddha, agama Islam dan animisme. Agama Hindu-Buddha, untuk pengetahuan anda, masyarakat India di Malaysia segolongannya mengandung agama Hindu dan bukan sahaja India, malah masyarakat Cina juga ada yang beragama Hindu-Buddha. Agama ini datang pada pedagang yang datang berdagang ke Tanah Melayu. Ciri-ciri yang terdapat ketika melakukan kajian ini, Hindu percaya kepada dewa, kelahiran semula dan kitab Veda sebagai panduan. Agama ini juga melarang perbuatan jahat yang tidak mendapat kebaikan kepada manusia dan pemerintahannya juga berkonsepkan raja. Bukti kewujudan agama ini ialah candi-candi Buddha di Lembah Bujang Kedah. Agama Islam di abad ke-12, ajaran ini dibawa ke Tanah Melayu. Sebelum masyarakat Tanah Melayu menganut ajaran Islam, mereka menganut ajaran Hindu. Dari kesan kedatangan agama ini melalui perkahwinan dan perdagangan, ajaran Islam tersebar luas hingga kesannya pada masa kini kita lihat majoriti masyarakat Malaysia menganut agama Islam. Ajaran agama ini berdasarkan kitab suci Al-Quran. Antara bukti kedatangan agama Islam ialah penemuan batu bersurat di negeri Terengganu dan unsur pemerintahan berkonsepkan raja ditukar kepada sultan. Animisme, sebelum wujudnya ajaran-ajaran lain, animisme adalah ajaran yang pertama wujud di kalangan masyarakat. Ajaran ini berkait rapat dengan alam semua jadi dan berkonsepkan pemujaan seperti memuja semangat roh bagi faktor keselamatan dan lain-lain. Kesan pada ajaran ini, jika kita lihat, terdapat kelahiran harian dan unsur mainan untuk memuja semangat mengikut kepercayaan masing-masing. Oleh itu, timbullah konsep pantang larang, adat istiadat dan kebudayaan. Kolonialisme dan pasca kolonialisme adalah disebabkan pembentukan koloni yang berkuasa besar dan kuat seperti dengan kata lain penjajahan yang dilakukan oleh negara-negara besar terhadap negara yang kecil dan lemah. Seperti kedatangan British ke Tanah Melayu. Dari kesan terluka tersebut, sosial, ekonomi dan politik menyebabkan wujudnya pembentukan masyarakat majmuk dan parti politik. Dan perkataan Portugis iaitu Almari dan Garfu. Dari aspek peradaban pula ialah pengenalan sistem persekolahan vernakular untuk masyarakat Cina, India dan Melayu memiliki cara pemikiran yang terbuka. Konsep peradaban berkaitan dengan kemajuan manusia dalam aspek kehidupan seperti teknologi, sosial, politik dan ekonomi. Kolonialisme dan pasca kolonialisme. Penjajahan British memberi kesan yang besar kepada masyarakat Melayu dengan pengaruhi pandangan dunia mereka dengan memperkenalkan perspektif sekular yang memisahkan agama daripada kehidupan seharian. British memperkenalkan kerangka sekular yang menekankan materialisme dan memperkecilkan unsur metafizik. Ini membawa kepada pemisahan antara agama dan tamadun serta penerimaan pendidikan barat yang menekankan pengasingan agama dari aspek kehidupan yang lain. Selepas mencapai kemerdekaan, pengaruh barat berterusan dengan materialisme dan individualisme semakin menonjol dan sering membayangi nilai-nilai kerohanian. Prasangka kaum stereotip yang mengamalkan oleh penjajah turut mempengaruhi pelbagai etnik di Malaysia sehingga menyebabkan kehilangannya harga diri dan persepsi negatif terhadap warisan mereka sendiri berbanding dengan tamadun barat. Antaranya ialah memperkenalkan sistem pendidikan vernakular kepada Melayu, Cina dan Tamil. Konsep peradaban bagi Timur dan Barat. Tamadun Malaysia adalah campuran Timur dan Barat. Ia juga dibentuk oleh interaksi dengan India, Arab, Cina dan Eropah. Pengenalan agama-agama seperti Hindu, Buddha, Islam dan Kristian telah memberi kesan yang kuat pada budaya tempatan. Ia telah menjadikan masyarakat Malaysia unik dan dinamik kerana ia menjadikan titik pertemuan bagi budaya yang berbeza dari seluruh dunia.
Tamadun Timur pula lebih berpengaruh tamadun tempatan yang membawa perubahan positif dan negatif kepada nilai dan cara hidup tempatan. Secara keseluruhannya, budaya Malaysia telah berkembang untuk menerima gabungan pengaruh Timur dan Barat, agama dan kepercayaan pada konsep peradaban. Pada masa dulu, alam Melayu mempunyai kepercayaan tradisional tetapi golongan muda yang terpelajar dipengaruhi oleh alim ulama dari Timur Tengah yang membawa gerakan reformis. Mereka bertujuan untuk memajukan bangsa Melayu dan seragam prinsip Islam yang menekankan kepentingan pendidikan. Mereka menggunakan akhbar, majalah, masjid dan sekolah untuk menjaga keadaan tersebut. Bagaimanapun, mereka menghadapi tentangan pada generasi yang lebih tua dan tidak mendapat sokongan. Kemudian pada tahun 1970, timbul minat baru terhadap Islam yang dipengaruhi oleh golongan intelektual yang belajar di luar negara. Mereka menilai tamadun Barat dan berusaha untuk menggambarkan Islam sebagai cara hidup yang lebih baik. Sepanjang sejarah tamadun seperti India, China dan Islam telah berkembang maju kerana nilai dan kepercayaan mereka. Hal ini juga menyumbang kepada kemajuan dalam sains dan teknologi. Bagi meneruskan pembentangan, saya akan menerangkan tentang salah satu pengaruh Barat iaitu sekularisme. Selanjutnya, saya akan menerangkan tentang COVID-19 dan online distance learning serta kaitannya dengan topik kajian kami. Saya juga akan membentangkan objektif kajian dan salah satu kajian literatur yang kami analisa dalam kajian kami. Peradaban Barat ke Tanah Melayu membawa pelbagai pengaruh yang mendalam dan mempengaruhi hampir segenap aspek dalam kehidupan masyarakat. Pengaruh paling besar yang menguasai segala bentuk dan corak sistem-sistem serta peraturan yang ada dalam kehidupan masyarakat Melayu adalah sekularisme. Sekularisme, menurut pandangan Hornby, adalah satu pandangan bahawa campur tangan agama mesti dikurangkan dalam kehidupan masyarakat. Malah, unsur moral dan pendidikan mesti diasingkan daripada agama. Pengaruh sekularisme ini dapat disaksikan dalam aspek pendidikan pada hari ini, terutamanya apabila aspek materialistik diagungkan, namun adab dalam menuntut ilmu diabaikan atau diambil lewat oleh pelajar. Isu yang berkaitan dengan wabak COVID-19 masih menjadi perbualan hangat hingga ke hari ini. Malaysia melaporkan kes pertama pada 25 Januari 2020 dan Pertubuhan Kesihatan Sedunia mengisytiharkan COVID-19 sebagai pandemik global pada 11 Mac 2020. Ekoran daripada itu, Malaysia telah melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan atau PKP yang menyebabkan pelbagai sekatan aktiviti, termasuklah tindakan pendidikan tinggi yang menutup universiti mereka dan mengumumkan mandat untuk beralih ke pendidikan dalam talian atau online distance learning. Peradaban membolehkan kemajuan teknologi digunakan bagi urusan pembelajaran dalam talian, contohnya melalui platform Google Meet, Zoom, Webex dan YouTube. Namun begitu, sistem pendidikan juga mendedahkan penghayatan etika pelajar dalam pelbagai peringkat semasa belajar. Objektif kajian kami adalah untuk mengenal pasti tahap penghayatan etika pelajar UiTM Kedah dalam pembelajaran dalam talian. Selanjutnya, kami akan menganalisis faktor yang mempengaruhi tahap penghayatan etika pelajar UiTM Kedah dalam pembelajaran dalam talian serta kesannya terhadap diri pelajar dan persekitaran. Terakhir sekali, kami akan merumus strategi bagi menjadikan penghayatan konsep etika suatu amalan dalam kehidupan pelajar sebagai penuntut ilmu. Antara kajian literatur yang kami analisa ialah kajian Nur Najwa Hanani Abdul Rahman dan beberapa penulis lain yang ditulis pada tahun 2023 bertajuk Etika Pelajar Terhadap Pembelajaran Dalam Talian Menurut Perspektif Islam. Kajian ini membincangkan etika pelajar terhadap pembelajaran dalam talian menurut perspektif Islam yang merangkumi aspek niat, doa, komunikasi, masa, aurat, persekitaran dan tumpuan. Antara perkara yang disentuh dalam kajian tersebut adalah kepentingan ilmu dan kaedah pembelajaran dalam talian mengikut kaedah Islam. Catatan yang ada di sebelah saya merupakan carta demografi responden yang merangkumi demografi jantina, fakulti dan peringkat pengajian yang telah kami edarkan Google Form kepada pelajar UiTM Kedah untuk mengkaji penghayatan etika dalam menghadiri kelas dalam talian. Catatan bagi demografi jantina menunjukkan perempuan yang paling banyak iaitu sebanyak 67.5% berbanding lelaki hanya 32.5% sahaja. Manakala, catatan bagi jenis fakulti UiTM Kedah menunjukkan fakulti FPM paling tinggi iaitu 45%.
dan diikuti dengan FPP sebanyak 25%. Bagi fakulti FS PPPP sebanyak 7.5% dan diikuti dengan FSKM dan FLSSR masing-masing mendapat peratusan yang sama iaitu 5% sahaja. Dan capai demografi responden yang terakhir ialah carta peringkat pengajian iaitu peringkat ijazah mendapat peratusan yang paling banyak iaitu sebanyak 60% berbanding peringkat diploma sebanyak 40% sahaja. Seterusnya, saya akan membentangkan carta tahap penghayatan etika pelajar UiTM Kedah semasa pembelajaran secara dalam talian. Carta di atas menunjukkan peratus pelajar UiTM Kedah yang membaca doa sebelum memulakan kelas. Pelajar UiTM Kedah memilih setuju sebanyak 42.5%, manakala 32.5% memilih sangat setuju. Diikuti pula 17.5% pelajar yang kurang setuju dengan pernyataan ini. 5% dan 2.5% memilih tidak setuju dan sangat tidak setuju. Ini membuktikan pelajar UiTM Kedah mempunyai penghayatan yang tinggi dengan membaca doa dan mempunyai niat untuk belajar bersungguh-sungguh. Kita berada pada catapan yang kedua. Hasil kajian mendapati 45% pelajar yang setuju diikuti 30% pelajar yang memilih kurang setuju dan sangat setuju sebanyak 17.5%. Manakala sebanyak 5% pelajar yang memilih tidak setuju dan 2.5% pelajar yang memilih sangat tidak setuju. Oleh itu, hampir separuh daripada pelajar UiTM Kedah yang bersetuju bahawa mereka memberi tumpuan sewaktu pembelajaran dalam talian. Secara tidak langsung, ilmu yang diajar oleh pensyarah dapat mereka fahami serta dapat menjawab soalan peperiksaan dengan mudah dan dapat menambah ilmu pengetahuan mereka. Seterusnya, catapan yang ketiga adalah dapatan kajian pelajar UiTM Kedah yang menepati masa sewaktu pembelajaran secara dalam talian. Peratusan yang paling tinggi ialah sebanyak 40% yang memilih setuju dan diikuti 32.5% iaitu sangat setuju. Manakala, pelajar yang memilih kurang setuju sebanyak 22.5%. Dan akhir sekali, 5% sahaja yang memilih tidak setuju. Tahap penghayatan etika pelajar UiTM Kedah agak baik. Ini kerana mereka bersedia lebih awal sebelum kelas dalam talian dimulakan dengan cara apabila link pautan diberikan, pelajar terus bersedia untuk memulakan kelas pada masa yang ditetapkan. Catatan seterusnya menunjukkan peratus pelajar berpakaian yang sopan sewaktu menghadiri kelas dalam talian. Majoriti pelajar memilih setuju iaitu sebanyak 43.6%, kurang setuju pula sebanyak 23.1% sahaja dan diikuti sangat setuju iaitu sebanyak 17.9%. Manakala pelajar yang memilih tidak setuju mendapat peratus sebanyak 10.3% dan akhir sekali 5.1% iaitu sangat tidak setuju. Secara keseluruhannya, hampir separuh pelajar UiTM Kedah berpakaian sopan apabila menghadiri kelas dalam talian. Ini membuktikan dengan berpakaian sopan merupakan satu adab yang perlu ada dalam diri setiap pelajar agar dapat memperoleh ilmu yang dekat. Dan carta yang terakhir ialah carta peratusan pelajar yang memberi respon yang baik sewaktu pembelajaran sejarah dalam talian. Majoriti pelajar memilih setuju paling banyak iaitu 53.8%, diikuti 20.5% yang memilih kurang setuju dan 17.9% pelajar memilih sangat setuju. Manakala pelajar yang memilih sangat tidak setuju peratusnya sebanyak 5.1%. Akhir sekali, pelajar yang memilih tidak setuju hanya sebanyak 20.7% sahaja. Oleh itu, dapatan kajian mendapati separuh daripada pelajar UiTM Kedah memberi respon yang baik sewaktu pembelajaran dalam talian. Secara tidak langsung, pelajar dengan mudah memahami subjek yang dipelajari. Seterusnya, saya akan membentangkan dapatan kajian tentang faktor yang mempengaruhi tahap penghayatan ketika pelajar dalam pembelajaran dalam talian. Okey, mari kita lihat carta kriteria yang pertama iaitu sekitar yang tidak selesa. Peratusan yang memilih setuju paling banyak iaitu 32.5%,
serta 30% pelajar yang memilih sangat setuju. Manakala kurang setuju dan tidak setuju masing-masing mendapat peratusan yang sama iaitu sebanyak 17.5%. Akhir sekali, sangat tidak setuju mendapat peratusan yang paling sedikit iaitu sebanyak 2.5% sahaja. Oleh itu, saya dapat katakan bahawa hanya sebilangan kecil pelajar UiTM Kedah telah mencapai kata sepakat bahawa persekitaran yang selesa dapat mereka menghadiri pembelajaran secara atas talian. Faktor yang seterusnya, cartapai menunjukkan pelajar tidak diawasi menjadi faktor tahap penghayatan etika pelajar dalam talian. Peratusan yang paling tinggi iaitu pelajar memilih setuju bersamaan 42.5% serta diikuti 35% bagi pelajar yang memilih sangat setuju. Manakala peratusan kurang setuju mendapat peratusan sebanyak 12.5% dan 7.5% bagi peratusan yang tidak setuju. Akhir sekali, peratusan yang paling sedikit iaitu 2.5% yang memilih sangat tidak setuju. Dapat saya katakan di sini bahawa hampir separuh pelajar UiTM Kedah bersetuju bahawa tanpa pengawasan, pelajar tidak akan sepenuhnya fokus terhadap pembelajaran dan akan leka terhadap perkara lain seperti membuka telefon bimbit melalui laman sosial. Okey, saya akan lanjutkan lagi pembentangan saya tentang faktor pembelajaran satu hala tidak menarik minat pelajar. Pelajar UiTM Kedah 40% memilih setuju, 30% memilih sangat setuju, 15% memilih kurang setuju dan 12% memilih tidak setuju dan akhir sekali sangat tidak setuju hanya menawarkan peratusan sebanyak 2.5% sahaja. Para pelajar UiTM Kedah tidak mengemari pembelajaran satu hala kerana tidak dapat merangsang minda mereka dan tidak berpeluang untuk menonjolkan diri ketika pensyarah sedang mengajar secara atas talian. Carta yang terakhir merupakan carta peratusan capaian internet yang lemah. Pelajar yang memilih sangat setuju mendapat peratusan yang paling tinggi iaitu 37.5%, diikuti oleh pelajar yang memilih setuju mendapat 32.5% dan pelajar yang memilih kurang setuju hanya mendapat 20% sahaja. Bagi peratusan yang sangat tidak setuju dan tidak setuju masing-masing menerima 5% sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syarah Umar binti Ahmad Syami, nombor pelajar 202977549. Saya akan melanjutkan tajuk yang seterusnya, iaitu kesan perbezaan tahap penghayatan etika pelajar semasa pembelajaran dalam talian. Pelajar yang mengikuti kelas dalam talian mendapat kesan yang berbeza. Sebagai contoh, pelajar yang beretika semasa belajar dalam talian mendapat kesan yang baik, manakala pelajar yang tidak beretika semasa belajar dalam talian pula mendapat kesan yang buruk. Antara kesan buruk hasil daripada tahap penghayatan etika yang lemah dalam diri pelajar semasa pembelajaran dalam talian ialah tidak mempunyai atau tidak memberi komitmen semasa melakukan tugasan. Hal ini kerana pembelajaran yang dilakukan secara dalam talian memberikan sumbangan yang besar terhadap pelajar untuk memahami pembelajaran yang ataupun tugasan yang diberikan oleh guru. Dalam konteks berkumpulan pula, kurangnya pemahaman pelajar yang tidak memberikan tumpuan semasa belajar dalam talian akan memberikan beban kepada pelajar yang lain. Pelajar akan mudah putus asa dan tidak mempunyai semangat belajar atas sebab hilangnya konsep kerjasama daripada setiap pihak. Secara keseluruhannya, tahap penghayatan etika yang lemah semasa pembelajaran dalam talian akan menyebabkan pelajar hilang komitmen dalam pelajaran. Selain itu, pelajar yang tidak beretika semasa dalam kelas talian akan dikategorikan sebagai pelajar yang tidak berdisiplin. Hal ini dikatakan demikian kerana antara kriteria bagi pelajar yang berdisiplin adalah mempunyai atau memiliki etika yang diaplikasikan semasa proses pembelajaran berlangsung.
terutamanya setelah diberi kemudahan teknologi yang membenarkan pembelajaran dalam talian. Hilangnya etika seorang pelajar, contohnya ketidakpatuhan pada masa, akan menyebabkan pelajar tidak mempunyai sikap berdisiplin yang sewajarnya dimiliki oleh setiap pelajar universiti. Seterusnya, kita pergi kepada kesan baik kepada pelajar yang beretika semasa pembelajaran dalam talian. Penghayatan konsep etika yang baik semasa pembelajaran dalam talian akan menjadikan prestasi pelajar semakin meningkat. Hal ini kerana pengamalan etika terhadap pembelajaran dalam Islam dikaitkan dengan keberkatan ilmu. Melalui nilai dan adab yang diamalkan sewaktu pembelajaran dan rasa hormat kepada guru atau penyampai ilmu, pelajar akan mendapat keberkatan ilmu dan mempunyai banyak kesan yang baik seperti mudah memahami sesuatu pelajaran. Hal ini telah menunjukkan kepentingan pelajar dididik dengan adab kepada guru berdasarkan panduan dan nasihat Rasulullah SAW. Selain itu, etika yang baik terhadap pembelajaran dalam talian akan memberikan impak yang signifikan terhadap pandangan orang bukan Islam terhadap agama Islam. Islam sebagai agama yang amat mementingkan adab menggalakkan penganutnya untuk sentiasa mempunyai sikap yang baik. Sikap orang Islam merupakan suatu dakwah bagi orang bukan Islam. Hal ini dapat dibuktikan melalui kajian-kajian yang menunjukkan bahawa gaya hidup sosial, keluarga, faktor psikologi dan orang awam memainkan peranan penting dalam mualaf membuat keputusan untuk memeluk agama Islam. Maka, etika orang Islam biarpun hanya dari segi adab semasa pembelajaran dalam talian dapat menunjukkan keindahan agama Islam dan suatu cara dakwah. Hal ini dapat menjadi kayu ukur tentang kepatuhan umat Islam itu sendiri kepada agama Islam. Kesimpulannya, pembelajaran dalam talian mendatangkan pelbagai kesan baik dan buruk terhadap diri pelajar dan pendidik. Kesan tersebut datang daripada sikap pelajar yang beretika maupun tidak beretika semasa proses pembelajaran dalam talian berlangsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fatin Izzah binti Syahidin dengan matriks nombor 2022912245. Saya akan meneruskan sesi pembincangan kita dengan strategi menjadikan penghayatan konsep etika suatu amalan dalam kehidupan pelajar sebagai penuntut ilmu. Sebagai pelajar, adalah mustahak untuk mereka memahami dan menghayati konsep etika terutamanya dalam konteks pembelajaran. Terdapat pelbagai kaedah yang dibangkitkan dan diaplikasikan pada hari ini bertujuan membantu pelajar untuk menjadikan penghayatan konsep etika sebagai suatu amalan dalam kehidupan pelajar yang berperanan sebagai penuntut ilmu. Yang pertama adalah nasihat dan didikan melalui penglibatan ibu bapa, rakan-rakan serta pensyarah juga merupakan strategi yang terpenting dalam menjadikan penghayatan konsep etika sebagai suatu amalan dalam kehidupan penuntut ilmu yang bergelar pelajar. Sebagai contoh, ibu bapa atau penjaga merupakan kelompok individu yang terawal dan terdekat dengan pelajar sebelum mereka melangkah masuk ke alam menara gading. Justeru, pendidikan nilai etika haruslah bermula di rumah dan seharusnya dipupuk sejak masih kecil. Bak kata pepatah, meletur buluh biarlah dari rebungnya. Selain itu, strategi berikutnya adalah dengan menganjurkan kempen penghayatan etika dalam kalangan pelajar. Kempen yang dianjurkan perlulah berdasarkan objektif untuk memupuk kembali etika dan meningkatkan pemahaman berkenaannya dalam diri pelajar. Kempen pada dasarnya adalah suatu rancangan atau pelan yang diajukan oleh kerajaan kepada rakyat jelata.
Strategi seterusnya untuk menjadikan penghayatan konsep etika suatu amalan dalam kehidupan pelajar sebagai penuntut ilmu adalah mengadakan perbincangan semasa pembelajaran. Perbincangan ini bertujuan meneliti dan menganalisis tahap pemahaman pelajar dalam konteks etika semasa sesi pembelajaran secara atas talian. Pembelajaran yang berkonsepkan perbincangan dapat memaksimumkan kemahiran berfikir pelajar dan juga dapat mendorong pelajar untuk berkonsentrasi semasa pembelajaran dijalankan. Akhir sekali, pihak pengurusan di Institut Pengajian Tinggi boleh mengadakan aktiviti atau program yang berkaitan dengan konsep etika pelajar. Misalnya, aktiviti yang boleh dianjurkan adalah termasuk pertandingan membuat poster, pertandingan menghasilkan video pendek dan juga program ceramah atau talk yang berpandukan konsep etika belajar. Selari dengan peredaran zaman yang semakin canggih dengan penggunaan media dan alatnya, strategi ini semestinya akan disambut baik oleh pelajar. Semua pihak perlu menghayati konsep etika yang sebenarnya dan mengamalkannya dalam kehidupan seharian. Contohnya, dalam percakapan, perbuatan dan sebagainya. Pelajar perlu menghargai dan menggunakan peluang yang ada melalui teknologi sebagai medium penyebaran dan penerimaan ilmu sewaktu masa-masa sulit. Kesimpulannya, menghayati etika pembelajaran dalam talian sangatlah penting buat pelajar dalam menuntut ilmu kerana peranan seorang pelajar yang baik dan dedikasi dalam waktu belajar dapat memberikan pelajar fokus yang tinggi. Rakan sebaya, persekitaran dan keadaan semasa semuanya memainkan peranan penting dalam pembangunan etika pembelajaran dalam talian bagi individu atau pelajar itu sendiri. Akhir sekali, pelajar haruslah mematuhi semua peraturan yang ditetapkan untuk menjaga ketenteraman persekitaran pembelajaran. Sekian sahaja daripada kami. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku apa? Saya akan bertanya. Cicak pula. Seterusnya kita lihat dari